Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat malam, malam Jumaat. Kita bertemu dalam program sirah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita telah masuk pada siri yang ke-55 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Mohon jasa baik untuk sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan memperbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas setiap rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan Kak Kamiza, Fatimah Cik Mat, Zaliha Kamaruddin, Muinul Islam, kemudian Serina Abdul Rahman, Ija Rahma, Yaya Lia, Nur Ahmad Darus, Ummi Naimah. Terima kasih Kak Serina Abdul Rahman, Syarina Uthman, Ummi Naimah, Habibah Soeb, Safia Sapian, Aziza Iza, Rozana Aziz dan juga Leona Nak serta sahabat-sahabat yang lain. Pada malam ini kita nak sambung tentang apa yang berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah. Pada tahun yang ke-5 Hijrah dan kita telah tiba pada muka surat yang ke-112. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan di ruang komen muka surat yang ke-112, siri yang ke-55, peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini penulis buku selepas menceritakan tentang peristiwa Daumatul Jandal, kita telah baca pagi tadi di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pada waktu itu pergi ke Daumatul Jandal disebabkan penduduk di sana ingin menyerang Nabi dan juga Madinah. Dan kita telah tahu walaupun dengan taktikal yang begitu rapi berjalan pada waktu malam dan juga menyembunyikan diri pada waktu siang, penduduk dan kabilah-kabilah di Daumatul Jandal telah berjaya melepaskan diri. Kata penulis buku, peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq. Lalu bilakah peperangan Khandaq berlaku? Pada bulan Syawal. Bulan Syawal tahun yang ke-5 Hijrah. Lalu sahabat-sahabat tengok di buku ataupun kepada yang tak ada buku boleh catat di ruang komen. Bilakah berlakunya peperangan Syawal? Bilakah berlakunya peperangan Khandaq? Pada bulan Syawal, bulan yang ke-10 tahun yang ke-5 Hijrah. Dan ini dikira sebagai peperangan yang ke-26 ataupun operasi-operasi yang ke-26 yang Nabi SAW lakukan semenjak daripada baginda Nabi SAW tiba di Madinah. Di manakah lokasi peperangan Khandaq? Ianya terletak di perbatasan sekitar Madinah, tak jauh daripada Madinah. Sebentar, minta paskan buku Ar-Rahiqul Makhtum. Minta Aliyah Ar-Rahiqul Makhtum.
Okey, kita dah baca kisahnya dalam Ar-Rahiqul Maktum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebentar. Peristiwa Ar-Rahiq dan peristiwa Khandaq. Kemudian Raja Hudaibiyah, Bani Mustalik. Okey. Lalu peperangan Khandaq kita boleh baca pada muka surat. Pada muka surat yang dalam peperangan Ahzab, dalam peperangan Ahzab. Maka peperangan Ahzab ini berlaku, kalau kita lihat di sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Maka peperangan Ahzab berlaku dan pada waktu itu ianya tidak jauh daripada Madinah. Ianya tidak jauh daripada Madinah. Nabi SAW telah menjadikan bukit tersebut pada waktu itu sebagai perbatasan dan juga sebagai tempat untuk tentera Islam bertahan. Kita boleh lihat dalam kisah Ar-Rahiqul Maktum bagaimana detail kisah yang Nabi SAW punya perancangan. Maka kata penulis buku, ketika mana Nabi SAW telah mengusir orang-orang Yahudi Banu Nadir. Bilakah orang-orang Yahudi Banu Nadir diusir? Pada tahun yang keempat Hijrah. Pada muka surat yang ke-100 kita telah baca. Pada bulan 3 Rabiul Awal tahun yang keempat Hijrah, orang-orang Yahudi Banu Nadir telah diusir. Maka pada waktu ketika mana tahun yang kelima Hijrah, selepas lebih kurang setahun 6 bulan mereka diusir, maka pada waktu itu mereka nak membalas dendam. Mereka diusir bukan kerana kezaliman Nabi. Kata penulis buku, orang Yahudi sendiri yang pada waktu itu telah mencabuli piagam Madinah, perjanjian damai yang Nabi SAW buat dengan mereka. Maka kerana nak membalas dendam, pada waktu itu mereka merancang untuk menyerang Madinah. Namun kumpulan Yahudi tak ramai. Walaupun termasuk dengan semua Yahudi, Yahudi Banu Nadir yang terletak di Khaybar, Yahudi Banu Qainuqa yang dah ada di Khaybar sebahagiannya, dan beberapa Yahudi yang lain, jumlah mereka tidak ramai. Lalu bila jumlah mereka tak ramai, maka timbulnya idea daripada kalangan pemimpin Yahudi untuk mereka pada waktu itu mengadakan satu coalition, pakatan dengan beberapa kabilah Arab yang sememangnya mereka tahu sangat tak suka dan benci kepada Nabi SAW. Maka mereka ambil kesempatan kabilah-kabilah yang memang tak suka Nabi, yang pada waktu itu untuk benci Nabi, maka mereka mencari kabilah ini dan menawarkan pada waktu itu satu pakatan, satu gabungan, satu coalition untuk menyerang Madinah bersama-sama. Maka kata penulis buku, Rasulullah SAW bila dapat tahu bahawa telah ada satu pakatan, satu gabungan untuk menyerang Madinah, maka Nabi SAW telah melakukan mesyuarah. Di sini kita boleh dapat pengajaran betapa Rasulullah SAW sangat cepat bermesyuarah dan mendengar pendapat serta menghargai pendapat para sahabat. Selain daripada kita boleh belajar bagaimana cepatnya maklumat perisikan yang Nabi SAW dapat berkenaan tentang kabilah-kabilah yang ingin untuk menyerang Madinah. Maka kata penulis buku, lalu orang-orang Yahudi telah kumpulkan satu delegasi berjumlah 20 orang lebih kurang. Sebab itu disebutkan di sini, delegasi yang terdiri daripada Salam bin Abil Huqaiq, Huyai bin Akhtab, Kinanah bin Ar-Rabi', Hawzah bin Qais, Abi Amir Ar-Rahib telah bertemu dan berbincang dengan musyrikin Mekah. Itu satu. Mereka berjumpa dengan orang musyrikin Mekah, sebab orang musyrikin Mekah adalah antara musuh utama yang banyak menyerang Nabi SAW.
Yang kedua kabilah Ghatfan, yang pada waktu itu mereka juga tidak suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa kabilah yang lain, antaranya Banu Sulaim dan juga beberapa kabilah yang lain. Maka semuanya bersetuju dan mereka berjaya membentuk satu jumlah tentera besar yang berjumlah lebih kurang 10,000 tentera, dan pada waktu itu mereka sepakat untuk menyerang Madinah serentak pada masa yang sama, dan pada waktu itu mereka akan menghapuskan Nabi dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berlaku sebelum daripada Syawal. Sebab peperangan ini berlaku Syawal, maka mereka telah merancang awal untuk mengumpulkan tentera ini. Kata penulis buku pada perenggan seterusnya, konspirasi jahat yang dirancang begitu rapi oleh musuh akhirnya telah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan sahabat nak dengar pendapat, dan kita tahu Nabi SAW seorang yang sangat suka menghargai pendapat orang lain sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu kumpulkan sahabat untuk berbincang mengenai strategi, mengenai pada waktu itu pasukan ketenteraan dan bagaimana untuk mempertahankan bumi Madinah. Maka pada waktu itu ada beberapa cadangan. Antara cadangan yang Nabi suka, yang pada waktu itu Nabi pilih untuk dilakukan, adalah cadangan daripada seorang sahabat daripada Farsi, seorang sahabat berbangsa Iran, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Maka beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami dahulu di Farsi, seandainya diserang, maka kami akan menggunakan strategi membina parit ataupun dalam bahasa Arab dikenali sebagai khandak, lalu musuh pada waktu itu tak boleh mengapa-apakan kami dan kami akan mempertahankan parit tersebut daripada diseberangi." Bila Nabi SAW dengar cadangan daripada Salman Al-Farisi, masyarakat Arab mereka tak pernah berperang seperti itu. Daripada sini kita boleh belajar bagaimana mendengar, belajar untuk menghargai pandangan orang lain. Maka pada waktu itu sebenarnya adalah sesuatu yang terpuji. Kita kena belajar untuk mendengar, belajar untuk menghargai pendapat-pendapat orang lain. Kadang-kala kalaulah kita fokus, kadang-kala pendapat anak-anak kita pun adalah luar biasa. Anak-anak kita, mereka ada idea yang luar biasa. Kadang-kala pasangan kita, kadang-kala ibu bapa kita, kita kena belajar untuk mendengar, menghargai pendapat orang lain. Maka Nabi SAW sangat suka dengan pandangan daripada Salman Al-Farisi. Sebab masyarakat Arab, mereka tak pernah berperang menggunakan parit. Rasulullah adalah yang pertama. Orang Arab kali pertama berhadapan dengan situasi parit adalah pada perang ini, pada perang Khandaq tahun yang ke-5 Hijrah, pada bulan Syawal, bulan yang ke-10. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata penulis buku, dalam erti kata yang lain, parit yang digali ini akan menjadi seperti satu sekatan kepada musuh. Dengan itu, tentera Islam hanya perlu bertahan dalam kota Madinah di seberang parit daripada serangan tentera musuh yang ramai berjumlah 10,000 orang. Daripada sini juga kita belajar bahawa tak semua serangan pada waktu itu perlu untuk diraikan. Maksudnya, tak perlu semua serangan pada waktu itu perlu dengan strategi yang sama-sama, tidak. Strategi boleh berubah. Dan kadang-kadang perubahan strategi daripada pertahanan boleh membawa kepada kemenangan. Sebab Nabi tahu, orang Quraisy bila mereka tak boleh seberang parit ataupun tentera bersekutu, bila mereka tak boleh serang parit, mereka akan kepung. Namun, persoalannya adalah berapa lama mereka boleh kepung. Persoalannya adalah berapa lama mereka boleh kepung. Kenapa? Sebab mereka datang ke Madinah, mereka berharap Madinah akan jatuh dalam tempoh sehari ataupun 2 hari. Tetapi bila kena kepung, kalau macam contoh dalam peperangan Khandaq, memakan masa sebulan.
maka bekalan mereka pada waktu itu, semangat mereka dah mula luntur, bekalan mereka dah mula habis. Maka kata penulis buku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usul Salman Al-Farisi telah dipersetujui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana taktikal yang Salman Al-Farisi sebutkan ini belum pernah dilakukan oleh mana-mana orang Arab. Orang Arab tak pernah berperang pada waktu itu menggunakan parit sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu taktikal parit ini bukanlah dalam tempoh percubaan, tidak. Seperti mana kata Salman Al-Farisi, ianya telah terbukti ketika mana bangsa Farsi berperang dan mereka menggunakan perkara ini. Maka bila pada waktu itu cadangan telah ada dan cadangan telah diterima, maka Nabi SAW mula memerintahkan para sahabat untuk menggali parit. Tempoh yang ada sangat singkat, parit yang perlu digali adalah sangat panjang, sangat dalam, dan dalam masa yang sama sangat lebar. Maka bagaimanakah para sahabat kena menggali parit pada waktu itu? Kata penulis buku, setiap 40 hasta parit, 40 hasta panjang dan lebar, setiap 40 hasta parit pada waktu itu mesti diselesaikan oleh 10 orang sahabat. Itu sekadar dia punya lebar dan panjang. Adapun dia punya kedalaman, itu lebih kurang beberapa belas hasta, bersamaan dengan 9 meter. Maka tugas yang berat, waktu yang singkat, namun para sahabat mereka yakin kepada saranan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata penulis buku, setiap 40 hasta parit yang digali, maka 10 orang sahabat sahaja yang ditugaskan. Kesemua mereka menerima arahan dan melaksanakan dengan sempurna, biarpun dalam keadaan yang sangat lapar dan bersusah payah. Dan Nabi SAW di sini menunjukkan contoh yang mulia, contoh yang terbaik. Maka Nabi SAW bukan sekadar mengarah dan menyuruh, Nabi SAW turun padang, dan pada waktu itu bertungkus lumus menggali parit bersama dengan Nabi SAW. Kemudian penulis buku membawa ilustrasi bagaimana parit digali. Sebab parit tu galak dalam, maka mereka kena gali keluarkan tanah, menggunakan tangan, bukannya backhoe, bukannya pada waktu itu peralatan seperti zaman kita. Tidak, menggunakan cangkul, menggunakan tangan. Dan pada waktu itu mereka percaya yang mereka mampu lakukan dengan semangat yang diberikan oleh Nabi SAW. Luar biasa para sahabat radhiyallahu anhum. Kata penulis buku, kesusahan para sahabat menggali parit turut dirasai oleh Nabi SAW, sehingga tubuh badan pada waktu itu penuh dengan debu. Tubuh badan Nabi penuh dengan debu. Lalu ketika mana sedang menggali, maka pada waktu itu para sahabat terjumpa dengan satu batu yang sangat besar. Berkali-kali ramai para sahabat cuba untuk memecahkan, namun tidak berjaya. Maka mereka mengadu kepada Nabi SAW. Maka pada waktu itu Nabi turun ke tempat tersebut. Maka Nabi SAW pada waktu itu mengetuknya dengan sekuat hati, dengan 3 kali ketukan. Setiap kali ketukan terkeluar api, dan pada waktu itu yang keluar api terpancar setiap kali daripada ketukan baginda Nabi. Dan pada setiap kali ketukan Nabi sebut akan dibuka kota Syam kepada kita, akan dibuka kota Farsi kepada kita, akan dibuka kota-kota sekian kepada kita. Di sini kita nampak Nabi SAW pada waktu itu mengingatkan kepada para sahabat yang mereka akan berjaya menawan kota-kota besar ini. Maka Nabi SAW pada waktu itu dengan 3 kali pukulan sahaja, batu yang besar itu telah hancur. Dan daripada situ Nabi SAW maklumkan bahawa Islam akan membebaskan Farsi, Rom dan Yaman daripada cengkaman musuh Islam. Di sini kita boleh nampak bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang vision baginda.
Dan kita nampak orang yang berjaya selalunya pada waktu itu mereka ada vision yang mereka kongsikan. Mereka ada vision. Lalu kita nampak Nabi kongsikan vision baginda. Sekarang ini ya, kita tak mampu berhadapan dengan tentera bersekutu. Walaupun jumlah mereka hanya 10,000. Namun akan ada masa kota Syam, pada waktu itu kota Farsi, kota Yaman akan berada di bawah pemerintahan umat Islam. Maka parit yang panjang, parit yang lebar, parit yang dalam, berapa lamakah mengambil masa untuk siap? Dahsyat para sahabat. Kata penulis buku, penggalian parit ini siap dalam tempoh hanya 6 hari. 6 hari sahaja sahabat-sahabat. Pada waktu itu para sahabat menggali tanpa henti. Dan ada pandangan yang terpencil mengatakan 15 hari. Kemudian penulis buku pada kotak di bahagian atas muka surat 113 menyebut, kenapa dikenali sebagai perang Khandaq? Khandaq maksudnya adalah parit. Kerana inilah satu-satunya peperangan yang menggunakan strategi parit. Juga dikenali sebagai peperangan Al-Ahzab. Ahzab maksudnya tentera bersekutu. Kerana inilah kali pertama adanya gabungan daripada pelbagai kabilah dan suku. Sehingga mereka berjaya membawa tentera yang mencecah jumlah sebanyak 10,000. Kemudian penulis buku membawakan berkenaan tentang ketua-ketua dan bilangan tentera. Maka ketua kepada kabilah Ghatfan adalah Uyainah bin Hisan. Ketua kepada kabilah Ashja' Mas'ud bin Rukhailah. Kemudian 4,000 daripada Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan. 6,000 daripada kabilah-kabilah yang lain. Dan kemudian dikongsikan tentang ketua Bani Sulaim yang banyak kali nak cuba serang Nabi SAW. Bahkan 2 kali Nabi menghantar pasukan tentera kepada Bani Sulaim. Maka ketuanya Sufyan bin Abdul Syams. Ketua kabilah Murrah adalah Al-Harith bin Auf. Ketua kabilah Asad. Asad pun banyak kali cuba menyerang Nabi. Dan pernah Nabi sekali menghantar pasukan tentera untuk memerangi Banu Asad sehingga terbunuhnya ketua mereka. Maka di sini ketua mereka yang lain, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Lalu jumlah tentera pada waktu itu adalah sebanyak 10,000 orang. Bagaimana pula jumlah tentera Islam? InsyaAllah kita akan sambung esok insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku peperangan Rasulullah, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Jumpa lagi insya-Allah.